Dekat tengah aku sekarang ni adalah iPhone XR yang dilancarkan pada 2018 dan masuk tahun ni dah 3 tahun kan. Usia untuk iPhone XR ni agak lama jugalah kan kalau kita nak bandingkan dengan phone-phone baru sekarang ni. Dan buat korang kalau seandainya tengah berkira-kira untuk nak beli iPhone XR pada tahun ni, korang kena tonton video ni sampai habis sebab aku akan kongsikan dia punya kelebihan, kekurangan dan sama ada iPhone XR ni masih berbaloi untuk dibeli pada tahun ni ataupun maybe kita kena consider untuk beli smartphone lain yang lebih kurang harga macam dia. So guys, tanpa buang masa lagi, let's talk about it. Yang pertama adalah dari segi rekaan untuk iPhone XR ni. So rekaan dia lebih sinonim lah dengan rekaan yang korang nampak dekat iPhone X, iPhone XS ataupun iPhone 11 series. Tapi dia berbeza sedikit berbanding dengan iPhone 12 series, which is rekaan untuk iPhone XR ni dia lebih pada curvy punya shape dekat bahagian tepi kan. Untuk back panel iPhone XR ni menggunakan material jenis glass dengan warna merah dekat tangan aku sekarang ni sebab aku suka warna merah. So dia juga banyak pilihan warna yang menarik untuk korang nak beli di pasaran sekarang ni. Untuk bahagian frame dia menggunakan material jenis aluminium. By the way, iPhone XR ni boleh gunakan 2 SIM iaitu nano SIM dan juga eSIM. So bagi aku untuk rekaan ni daripada iPhone XR ni tak banyak aku komplain lah sebab aku okey je. Dia punya rekaan tu masih relevan lagi untuk kita nak gunakan pada tahun ni. Cuma kalau kita tengok rekaan kamera dia, nampaklah smartphone ni macam a bit outdated, memandangkan kebanyakan smartphone sekarang ni dah menggunakan paling minimum pun 3 kamera, quad kamera apa semua kan. Tapi untuk iPhone XR ni dia masih mengekalkan satu kamera saja. So dari segi rekaan kamera tu nampaklah yang ini adalah smartphone yang lama kan. Pada bahagian skrin dia menggunakan panel jenis IPS LCD Liquid Retina Display dengan saiz 61 inci. So in terms of dia punya quality IPS LCD, aku boleh katakan yang iPhone XR ni one of the best IPS LCD yang di pasaran sekarang ni untuk smartphone pada tahun 2018 untuk kita nak gunakan pada tahun ni. Dan untuk dia punya warna apa semua memang cukup cantik. Cuma dia still IPS LCD yang tak berapa cantik sangat kalau kita nak bandingkan dengan skrin AMOLED. Tapi kalau kita nak bandingkan dengan IPS LCD lain, yes, yang ni one of the best IPS LCD yang korang boleh dapat di pasaran sekarang ni untuk harga terpakai ataupun maybe boleh dapat yang baru tapi susah sikit lah sekarang ni kan untuk iPhone XR sebab dah lama. So untuk rekaan skrin dia ni memang sinonim macam iPhone yang lain lah. Masih menggunakan notch dan juga ada Face ID. So Face ID dia tu bagi aku tak berapa laju sangat kalau kita nak bandingkan dengan iPhone yang terbaru. Cuma dia still okay lah kan untuk dia punya Face ID. Dan satu benda yang aku kurang suka dengan iPhone XR ni adalah dia punya bezel yang agak tebal kalau kita nak bandingkan dengan iPhone 11 Pro ataupun XS ataupun iPhone X. So memandangkan dia just gunakan IPS LCD dan harga dia kalau kita nak bandingkan dengan versi yang Pro murah sedikit. So that's why Apple dia bagi skrin yang nampak macam cheap sikit lah. Dia tebal kan dia punya bezel. Kalau kita nak bandingkan dengan iPhone 12 yang biasa, Apple dah buat skrin OLED dan bagi bezel yang lebih nipis. So kalau korang nak pengalaman skrin yang bagus untuk low budget sikit, korang kena pergi kepada iPhone 12 ataupun iPhone 12 ini. Tapi untuk iPhone XR ni dia punya rekaan skrin aku kurang gemar menangkan dia punya bezel agak tebal. By the way, iPhone XR ni juga dilengkapi dengan IP67 dust and water resistant. So kalau korang terkena air ke, termasuk dalam air ke, at least ada jugalah penyelamat. Tapi kebanyakan iPhone XR yang terpakai, korang nak kena berjaga-jaga sedikit lah. Takut ada pengguna yang awal-awal dulu dah tukar dia punya skrin ke, dah tukar bateri. So ada risiko sikit kat situ lah. Walaupun dia ada IP67 rating, aku tak recommend sangat lah untuk korang masuk dalam air suka-suka ataupun bawa pergi berenang kan. Sebab untuk any smartphone yang ada di pasaran sekarang ni, walaupun dia orang menjanjikan IP67 ke, IP68 rating ke, tapi kalau was rosak disebabkan oleh air, tak boleh claim warranty dekat service center diorang. Itu normal. Cukup pasal rekaan dan juga skrin yang daripada iPhone XR ni. By the way, prestasi untuk iPhone XR pada tahun ni aku boleh katakan dia very superb lah. Aku macam amazingly terkejut jugalah sebab prestasi dia memang sangat-sangat bagus untuk kita nak gunakan pada tahun 2021. Manakala dia just gunakan chipset A12 Bionic yang aku tengok skor dia tu tak adalah macam jauh sangat ketinggalan kalau kita nak bandingkan dengan chipset yang ada di pasaran sekarang ni. iPhone XR ni juga menggunakan 3GB RAM. So overall bila aku dah gunakan iPhone XR ni untuk main Mobile Legends, COD Mobile, PUBG Mobile dan macam-macam jenis game, aku rasa kepanasan tu memang normal tapi tak adalah macam overheat sangat seperti mana yang aku rasa dekat iPhone X. Memang melampau sangat. Tapi yang ni dia panas
Tapi panas yang okey lah, kita boleh main lagi game. Cuma kadang-kadang tu kalau dah terlampau panas sangat tu, dia akan rasalah hiccup dekat gaming experience tu sendiri, membuatkan aku rasa macam annoying lah dengan smartphone ni. Seterusnya, bateri untuk iPhone XR ni hanya dibekalkan dengan bateri sebesar 2942 mAh saja, which is bagi aku a good enough untuk sesebuah smartphone pada tahun ni. Sebab overall untuk bateri iPhone XR ni memang dah cukup-cukup bagus lah untuk sebuah smartphone pada tahun ni. Sebab bila aku dah gunakan iPhone XR ni, aku boleh dapat screen on time at least dalam 6 ke 7 jam untuk normal daily driver aku. So kalau korang gunakan untuk gaming, at least dalam 2 ke 3 jam, itu paling minimum lah untuk iPhone XR ni kan. Kita jangan tengok pada jumlah saja, kita kena tengok dia punya optimization, dia punya kesesuaian dengan dia punya OS dan juga chipset dan juga smartphone ni sendiri. So that's why dia memberikan ketahanan bateri yang cukup bagus untuk iPhone XR ni. So kalau korang nakkan bateri yang bagus, yes, at least korang nak kena beli iPhone XR. Jangan beli iPhone X, jangan beli iPhone 8 Plus kalau korang nakkan bateri yang bagus. So at least paling minimum kalau korang nak bateri yang bagus, korang nak kena beli iPhone XR ni. Dan ke atas, iPhone 11 ke, iPhone 11 Pro, iPhone XS, XS Max lah. Untuk pengecasan dia, iPhone XR ni menyokong Qi wireless charging dan juga fast charging USB PD. So kalau korang nakkan fast charging, korang nak kena beli secara berasingan, yang aku rasa sekarang ni dah berbala lah untuk korang nak beli dekat Shopee. Dengan harga bawah 100, dah dapat kabel, dah dapat plug pengecasan USB PD untuk fast charging iPhone XR ni. So kalau korang nak beli, aku akan letak link dekat description untuk korang beli fast charging yang sangat berbaloi dan juga berkualiti. Of course, memang terbaik untuk korang nak gunakan dekat iPhone XR nanti ataupun iPhone korang yang ada fast charging lah. Yang terakhir adalah pada bahagian kamera dia. Seperti korang tahu, yang iPhone XR ni hanya gunakan satu kamera saja, 12 megapiksel, yang mampu merakam video sehingga 4K dan juga 60 fps. Manakala untuk selfie kamera dia hanya gunakan 7 megapiksel saja. So in terms of teknologi kamera dia memang a bit outdated. Tak ada ultra wide, dia punya portrait mode pun hanya untuk manusia saja, tak boleh untuk haiwan ke apa semua kan. Overall, bila aku dah gunakan kamera yang daripada iPhone XR ni, aku rasa gambar outdoor dia ataupun banyak cahaya tu cantik je. Dia menampakkan gambar tu lebih natural, dia punya HDR pun cukup apa semua. Cuma kalau indoor tu banyaklah kekurangan dia, memandangkan dia tak ada night mode. Dan kalau situasi tu gelap sangat pun memang nampak noise teruk gila lah kan. So kalau korang nak expect lebih untuk kamera iPhone XR ni, memang tak boleh lah. Persoalan paling utama, adakah iPhone XR ni masih berbaloi untuk dibeli pada tahun ni atau tidak? Okey, dari segi dia punya kamera dan juga skrin, bagi aku dia kurang berbaloi untuk korang nak beli pada tahun ni, memandangkan kamera dia memang biasa-biasa sangat, tak ada ultra wide, tak ada night mode. So better korang dapatkan phone Android yang banyak lagi pilihan yang lebih bagus berbanding iPhone XR ni. Itu kalau korang tak kisah pasal OS Android lah. Tapi kalau korang very concern bab iOS, aku rasa better korang tambah sikit lagi untuk dapatkan iPhone 11 at least, dengan fungsi kamera ada ultra wide, ada night mode dan juga pelbagai lagi fungsi-fungsi menarik yang daripada iPhone 11 berbanding iPhone XR ni yang lebih nampak macam iPhone lama kot sebab satu kamera je kan. So guys, that's why aku recommend untuk beli iPhone 11 dengan harga sekitar 2,300-2,200 boleh dapat sekarang yang terpakai kan. Tapi itulah, kalau korang punya budget memang untuk iPhone XR je, maybe korang boleh consider jugalah untuk dapatkan iPhone XR dengan prestasi yang bagus, ketahanan bateri yang bagus. Cuma dia punya kekurangan banyak dekat kamera dan juga IPS LCD saja. Sebab sekarang ni aku rasa kebanyakan smartphone untuk harga atas RM1,500 ke atas dah boleh dapatkan screen AMOLED macam phone Android kan. So pilihan di tangan korang, sama ada korang rasa iPhone XR ni sesuai untuk korang ataupun tidak. Korang nak kena tahu apakah keperluan utama korang untuk sebuah smartphone. Korang perlukan ketahanan bateri yang bagus ke, prestasi yang bagus ke? Yes, ada pada iPhone XR. Tapi kalau korang perlukan kamera yang bagus, tidak ada pada iPhone XR. Korang kena tahu keperluan korang dan baru korang boleh decide sama ada iPhone XR ni sesuai untuk korang ataupun tidak sesuai. So itulah jawapan aku untuk iPhone XR ni, boleh untuk dibeli pada tahun ni ataupun tidak. By the way, kalau kita nak beli iPhone XR ni dengan unit baru, aku nampak sekarang ni susah sikit lah kita nak dapat. Kalau ada pun maybe tak banyak lah stok ataupun tak banyak warna yang kita boleh dapat ataupun storan yang kita nak, tak ada mungkin lah kan. Sebab sekarang ni kebanyakan kedai-kedai nak push model-model baru macam iPhone 12, iPhone 12 Pro dan sebagainya. So kalau korang nak beli iPhone XR ni, kebanyakan sekarang ni boleh dapat yang terpakai dengan harga yang sangat berpatutan. Kalau korang nak beli, korang boleh dapatkan dekat Factory Mobile yang ada cawangan dekat Shah Alam, dekat Kelantan, Terengganu dan sebagainya. Aku memang ada recommend untuk korang beli dekat Factory Mobile, any smartphone lah, Android ke, iPhone terpakai ke, iPhone yang baru, sebab diorang dah lama dalam bisnes smartphone ni kan, dan syarikat Bumi Putra. So guys, untuk harga iPhone XR terpakai, korang boleh dapatkan sekitar 1,500, 1,600 dan juga 1,900. Itu ikut condition, ikut warna dan juga ikut storage yang ada di pasaran sekarang ni lah. So guys, aku rasa itu saja perkongsian aku mengenai iPhone XR pada tahun ni, dan korang boleh kongsikan pendapat korang dekat bahagian komen dan pengalaman korang menggunakan iPhone XR pada tahun ni. InsyaAllah kita bertemu lagi lain video. Assalamualaikum. Bye.